Hai dan Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqmal Ikhwan bin Kasim, nomor matriks BB23110260 akan membentangkan pendahuluan politik identiti dan gender serta kesetaraan dan keadilan sosial. Politik identiti merujuk kepada tuntutan pengiktirafan dan layanan yang adil berdasarkan ciri-ciri identiti seperti jantina, etnik, agama dan orientasi seksual. Dalam masyarakat moden yang semakin berbilang identiti, isu gender menjadi tumpuan utama kerana ia merangkumi bukan sahaja lelaki dan wanita tetapi juga individu transgender, non-binary dan genderqueer. Kesetaraan gender melibatkan akses sama rata dalam pendidikan, pekerjaan dan kepimpinan serta pengiktirafan dan pelindungan terhadap ekspresi gender yang pelbagai. Namun, usaha ke arah ini sering berdepan dengan cabaran seperti stereotip masyarakat, diskriminasi dalam institusi dan kekangan budaya, serta undang-undang yang konservatif. Oleh itu, walaupun dasar kerajaan penting, perubahan sosial dan nilai masyarakat amat diperlukan. Politik identiti berperanan sebagai medium untuk memperjuangkan keadilan sosial dan suara golongan terpinggir agar mereka diiktiraf sebagai anggota masyarakat yang setara. Nama saya Viani Bila binti Sukri, nomor matriks BB23110608. Saya akan membentangkan 4 pendekatan yang boleh diambil kira terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial berasaskan gender. Yang pertama, pelaksanaan undang-undang yang tegas. Melalui pelaksanaan undang-undang yang tegas ini, ia dapat menukar teori kepada realiti, meningkatkan keberkesanan polisi dan juga meningkatkan kesedaran masyarakat. Tanpa perlindungan ini, kesetaraan gender tidak akan boleh dicapai dalam kalangan masyarakat. Kedua, menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan mesej keadilan sosial. Media sosial seperti YouTube dan Instagram ini akan memberi ruang kepada dialog yang lebih inklusif mengenai isu-isu berkaitan keadilan sosial. Sehubungan dengan itu, masyarakat juga perlu menggalakkan tokoh-tokoh berpengaruh di media sosial, termasuk artis dan pempengaruh, untuk mengangkat isu kesetaraan gender ini. Ketiga, pendidikan. Pendidikan ini merupakan elemen asas bagi membentuk fikiran dan nilai individu sejak usia muda. Dengan itu, dalam sistem pendidikan perlu ada elemen berkaitan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah dan institusi pendidikan. Begitu juga dengan guru yang berperanan dalam membentuk fikiran pelajar mengenai gender. Akhir sekali, pemimpin menyokong program berkaitan isu ketidaksetaraan gender. Bentuk sokongan daripada pemimpin adalah seperti menyediakan dana dan sokongan kepada organisasi yang memperjuangkan hak kesetaraan dalam masyarakat, melakukan pelaksanaan program pendidikan dan pembangunan, dan juga menubuhkan pusat perlindungan bagi mereka yang mengalami diskriminasi atau keganasan berasaskan gender. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan bahagian impak stereotip gender dalam peranan wanita dan lelaki dalam politik. Antara isu utama yang akan saya huraikan ialah tanggapan bahawa wanita dianggap tidak sesuai menjadi pemimpin, kurangnya sokongan terhadap wanita, serta persepsi tradisional yang membataskan peranan mereka dalam politik. Untuk isu yang pertama, iaitu wanita dianggap tidak sesuai menjadi pemimpin, adalah disebabkan stereotip seperti wanita adalah bersifat lemah, emosional dan tidak tegas, dan menyebabkan mereka sering dipinggirkan dalam jawatan kepimpinan politik. Jadi kesan dia akan menyebabkan kebolehan dan kelayakan mereka tidak diiktiraf secara adil. Okey, untuk isu yang kedua, iaitu kurangnya representasi dan sokongan terhadap wanita, iaitu disebabkan persepsi negatif wanita sukar untuk mendapat sokongan daripada parti politik, pengundi dan masyarakat. Jadi kesan dia menyebabkan penyertaan daripada wanita dalam bidang politik adalah sangat rendah berbanding lelaki. Untuk isu yang terakhir adalah persepsi tradisional terhadap peranan lelaki dan wanita.
di mana masyarakat pada masa kini masih beranggapan bahawa lelaki lebih sesuai menjadi pemimpin dan wanita patut fokus kepada rumah tangga sahaja. Jadi dengan adanya persepsi seperti inilah yang membataskan penglibatan wanita dan mengekalkan dominasi lelaki dalam bidang politik. Jadi apa yang dapat saya simpulkan adalah stereotip gender terus mengekatkan peranan wanita dalam bidang politik. Oleh itu, perubahan sikap dan pendekatan yang inklusif adalah sangat penting untuk memastikan penyertaan wanita dan lelaki dalam bidang politik dapat diseimbangkan dengan adil. Salam sejahtera, saya Darren Loktreva pada Section 2 bagi kursus Pemikiran Politik Semasa. Nombor matriks yang diberikan ialah BF24110080. Hari ini saya akan bentangkan tentang menilai peranan undang-undang dan dasar dalam menyokong kesetaraan gender. Isi pertama saya ialah mengiktiraf dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa mengira jantina, latar belakang dan kaum, sama ada lelaki maupun perempuan atau wanita, dalam usaha untuk mencegah diskriminasi gender. Seterusnya, penyediaan pelindungan undang-undang ini juga meliputi aspek seperti undang-undang yang melarang keganasan rumah tangga, gangguan seksual, dan diskriminasi dalam pekerjaan. Pada masa yang sama juga menubuhkan pelbagai akta ataupun peraturan-peraturan untuk mencegah dan memberi perlindungan khususnya kepada wanita. Antara akta yang diberikan ialah Akta Keganasan Rumah Tangga, seterusnya Akta Kerja 1955, Pindaan 2022, dan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Pada masa yang sama juga itu memberikan akses kepada pendidikan yang sama, di mana pendidikan yang lebih baik itu membantu wanita memperoleh kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyertai pelbagai bidang pekerjaan dan industri, dan juga menawarkan pendidikan yang ke peringkat lebih tinggi, sama ada peringkat diploma, di ijazah sarjana muda, sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Akses kepada pendidikan yang sama juga yaitu menawarkan pendidikan pelbagai bidang untuk menarik minat belajar khususnya kepada wanita. Yang ketiga yaitu penyediaan infrastruktur yang menyokong keluarga adalah salah satu menilai peranan undang-undang dan dasar dalam menyokong kesetaraan gender. Yaitu memberikan cuti bersalin dan cuti ayah, yaitu untuk membantu beban tanggung jawab yang tidak seimbang antara lelaki dan wanita. Pada masa yang sama juga memberikan inisiatif kepada ibu yang bersalin dan menawarkan gaji yang sama rata. Pada masa yang sama juga penyediaan infrastruktur yang menyokong keluarga juga meliputi aspek di mana memberikan latihan kepada wanita di syarikat sekiranya diberi kenaikan pangkat, dan meningkatkan cuti bersalin daripada 60 hari dan ke 90 hari untuk mencukupkan tempoh masa pemulihan ibu selepas keluar dari Dewan Bedah untuk melahirkan anak. Saya Hamizah Farisa akan menerangkan cabaran utama dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan asas penting dalam membina masyarakat yang adil. Namun, walaupun telah berlaku pelbagai kemajuan, cabaran utama masih berterusan. Salah satu daripadanya ialah stereotip jantina yang tertanam dalam budaya dan institusi. Sejak kecil, lelaki dan wanita sering dikotakkan kepada peranan tertentu, iaitu lelaki sebagai ketua dan wanita sebagai penjaga rumah. Ini menghadkan peluang wanita terutamanya dalam bidang profesional dan kepimpinan. Cabaran kedua pula ialah ketidaksamaan dalam bidang ekonomi dan politik. Wanita masih menerima gaji yang lebih rendah berbanding lelaki meskipun mempunyai kelayakan setara. Dalam politik, mereka kurang diberi ruang akibat halangan struktur seperti tanggungjawab keluarga dan budaya politik maskulin. Tanpa dasar sokongan seperti cuti bersalin yang adil dan kota penyertaan, suara wanita sukar mendapat tempat. Cabaran ketiga yang sangat serius ialah keganasan berasaskan jantina.
Ramai wanita menjadi mangsa keganasan rumah tangga, gangguan seksual dan pendarahan emosi. Kesimpulannya, kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat adil, inklusif dan seimbang. Usaha ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang merangkumi perubahan dasar kerajaan, sistem pendidikan, undang-undang serta norma sosial yang sedia ada. Ia bukan hanya berkaitan peluang sama rata, tetapi juga melibatkan pengiktirafan identiti gender serta penghapusan diskriminasi dan stereotip. Langkah seperti tindakan afirmatif, pendidikan kesedaran gender dan reformasi institusi amat penting untuk mencapai matlamat ini. Sokongan semua pihak termasuk kerajaan, masyarakat sivil, sektor swasta dan individu diperlukan bagi memastikan keadilan sosial gender dapat dicapai secara mampan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian, terima kasih.